بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد في الآخرة والأولى. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك ونعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minta maaf kerana hari ini mula kuliah lambat sikit. Kerana sebelum ni ada 2 kuliah lagi yang wajib menunaikannya. Jadi terpaksa malam ni sahaja kita buat kuliah di waktu ini, dan insya-Allah kita takkan ganggu waktu malam kamu semua, takkan panjang, tapi kita akan baca satu bab sahaja, iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui. Baik. Daripada kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, ringkasan kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah, yang diringkaskan oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Ila an qal rida'uhu sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui. وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة عتيقة أبي لهب، اعتقها حين بشرته بولادته عليه الصلاة والسلام. وقد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم، فقيل له ما حالك؟ فقال في النار، إلا أنه خفف عني في كل ليلة 2 وأمص من بين إصبعي هاتين ماء، وأشار برأس إصبعيه، وإن ذلك بإعتاقي لثويبة حين عندما بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له. طيب. Beliau berkata, wa arda'athu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Thuwaibah sebelum Halimah. Kita semua tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Tetapi mungkin ada bahagian orang yang tak tahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui juga sebelum Halimah daripada ibunya terlebih dahulu, iaitu Aminah. Tetapi Aminah memberi susu kepada Rasulullah SAW beberapa hari sahaja, yakni sikit, 3 hari, 4 hari macam tu. Selepas ibu Rasulullah SAW, Rasulullah disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah itu siapa? Dia hamba abdi, satu perempuan hamba abdi pada bakcik Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab musyrik, kafir, jahat. Dan Allah Subhanahu wa taala
telah menghinakan dia di dalam surah Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Rugilah tangan Abu Lahab dan rugilah. Maka hamba Abu Lahab ini telah dimerdekakan oleh Abu Lahab bila ketika Suwaibah datang kepada Abu Lahab membawa berita gembira, iaitu anak saudaramu Abdullah telah mendapatkan bayi lelaki, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab, dan ini adalah adat orang Arab. Adat orang Arab, siapa-siapa yang datang bawa khabar gembira, berita gembira, kalau dia hamba abdi, mereka akan merdekakan. Kalau dia bukan hamba abdi, orang yang merdeka memang orang yang bebas. Jadi mereka banyak kali, kadang-kadang mereka memberi hadiah lah, apa-apa, bajunya ke, duit ke, apa-apa. Ini memang adat yang tetap di Arab dahulu. Juga antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW suka bagi hadiah kepada orang yang datang membawa khabar gembira. Jadi Abu Lahab ni dia merdekakan terus, membebaskan Suwaibah kerana dia terlalu gembira sangat dengan khabar gembira yang baru ini, iaitu anak saudaranya dapat anak lelaki. Wa qad ru'ya Abu Lahab ba'da mautih. Dan setelah Abu Lahab wafat, meninggal, ada orang mimpi Abu Lahab. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Bukhari, yang mimpi itu Al-Abbas. Ba'ci Rasulullah SAW juga. Adik-beradik dengan Abu Lahab. Dia mimpi Abu Lahab dalam tidur. Dia tanya dia, apa kabar kamu? Abu Lahab jawab, saya di api neraka. Akan tetapi di hari Isnin akan diringankan azab itu atasku. Yakni api itu akan ringan. Dan saya akan hisab daripada antara dua-dua jari aku ini. Hadis ini riwayat Bukhari. Iaitu antara dua-dua jari ni, yang besar dan yang hujung ni. Dia minum dari tinggal, dia kata akan ada setiap hari Isnin Allah Subhanahu Taala bukakan satu lubang kecil daripada dua-dua jari ni, jari saya ini, keluar air daripada dua-dua jariku. Maka saya dapat minum sikit daripada air tu, ringankan sikit dahaga saya dan persiksaan saya di dalam api neraka. Kerana apa? Dia dapatkan yakni hadiah itu, iaitu di hari Isnin akan kurangkan azabnya, walaupun dia orang yang paling musuh kepada Rasulullah, yang dihina di dalam Al-Quran juga. Kerana dia kata, kerana saya membebaskan Suwaibah ketika dia memberi khabar gembira bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Wa bi irda'iha lah. Juga kerana Suwaibah, hamba abdiku ni, memberi susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Suwaibah, dia tidak memberi susu lama kepada Rasulullah. Bahkan dia beberapa hari juga. Ibu Rasulullah 3 hari, Suwaibah beberapa hari juga. Hatta bahagian ulama sirah kata, perempuan yang Rasulullah SAW pernah minum susu dari mereka, jumlah mereka 8. 8 perempuan yang Rasulullah SAW minum susu dari mereka. Qala Ibn al-Juzari, seorang ulama besar namanya Ibn al-Juzari, dia berkata, فإذا كان هذا أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. Kalau ini Abu Lahab yang kafir, yang Al-Quran turun menghinakannya, telah dibalas dengan balasan yang baik kerana dia gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apakah persangkaan kamu tentang seorang muslim yang bertauhid, muwahhid, bukan kafir, muslim,
daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia gembira dengan Maulidur Rasul, gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dia bersedekah dengan apa-apa yang dia mampu kerana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'amri, kemudian Al-Imam Ibnul Juzari dia pastikan dan sumpah, dia kata, pastilah Muslim daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pencinta kepada Rasulullah, gembira dengan di hari kelahiran Rasulullah, bersedekah, menzahirkan gembiranya dengan sedekah kepada orang miskin di hari kelahiran Rasulullah, yakinlah balasannya daripada Allah, Allah akan masukkannya di dalam syurga oleh kurnianya dan kemuliaannya. Ini persangkaan dan Ibn al-Juzari, Imam Ibn al-Juzari rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah ulama besar. Wala zala ahlul Islam, dan orang-orang Islam tetap dari dulu sehingga sekarang bergembira dengan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membuatkan kenduri, juga memberi sedekah di malam-malam Rabiul Awal dengan berbagai jenis sedekah, dan menzahirkan kegembiraan mereka dengan Maulidur Rasul. Juga mereka menambahkan amalan salih mereka di bulan Rabiul Awal. Wa ya'tanuna biqira'ati maulidihil karim, dan mereka berjaga dan berhatikan atau berbanyakkan baca Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni bacaan Maulid. Wa yadhharu alaihim min barakatihi kullu fadlin amim. Masya-Allah, ini kata Al-Imam Ibn al-Jazari. Dia kata, dan setelah mereka melakukan semua amalan-amalan yang baik itu, ahli Islam, orang Islam, maka zahirnya banyak keberkatan daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala atas mereka, kerana mereka menzahirkan kegembiraan mereka dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma jurriba min khawasihi, dan antara perkara yang dicuba daripada khasiat-khasiat buat Maulidur Rasul, annahu amanun fi dhalikal am, iaitu siapa-siapa yang meraihkan Maulidur Rasul, menghayatikan bulan Rabiul Awal, maka amalan itu akan menjadi sebab dia aman sepanjang tahun itu. Wa busyra ajilah, dan khabar gembira yang datang dengan segera, dengan cepat. Binailil bughyati wal maram, yang membawa khabar gembira, orang itu akan mendapatkan keinginannya dan tujuannya. Farahimallahu imra'an ittakhadha layali syahra maulidihi al-mubarakata a'yada. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang muslim yang menganggap malam-malam semua di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya raya. Setiap malam di bulan Rabiul Awal raya. Nanti malam 12 Rabiul Awal itu adalah raya akbar. Seperti mana orang meraihkan Maulidur Rasul dengan perkataan Maulid Akbar. Ini kata ulama al-Islam, ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama yang pakar di dalam ilmu hadis dan ilmu syariat. Jadi membuatkan amalan Maulid perkara baik, dapat pahala dan banyak khasiatnya, banyak kelebihan-kelebihannya. Kalau boleh, buat Maulid. Kalau masuk Rabiul Awal, banyakkanlah Maulid. Kalau boleh setiap malam, bagus. Dan jangan buat Maulid sahaja di bulan Rabiul Awal. Hatta di bulan ini juga, buatlah Maulid. Malam Jumaat, buatlah Maulid. Bila-bila sahaja, buatlah Maulid. Maulid itu apa? Maulid itu baca selawat, baca qasidah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah dengar di kelas sebelum ini, Al-Abbas baca Rasulullah, menceritakan tentang kelahiran Rasulullah, ajaib yang berlaku di waktu kelahiran Rasulullah di dalam syair qasidah. Jadi mereka pernah baca qasidah memuji Rasulullah di zaman Nabi, didengar oleh telinga Rasulullah, dibaca di depan mata Rasulullah. Jadi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, orang Islam, pencinta kepada Rasulullah, banyakkanlah selawat. Baca qasidah memuji kepada Rasulullah. Tak pandai baca, dengar orang lain. Hadirlah di majlis. Ikutlah
majlis yang membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membaca Maulidur Rasul. Taib. Kemudian dia balik cerita tentang Halimah. Dia kata qalat Halimah. Selepas ibu Rasulullah dan Thuwaibah radhiyallahu anhuma, Halimah As-Sa'diyah memberi susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimah berkata, dia cerita bagaimana dia dapat memberi susu kepada Rasulullah. Dia kata, qadimtu Makkah fi niswatin min Bani Sa'd bin Bakr naltamisu ar-ruda'a. Saya datang kepada Makkah sekali dengan rombongan daripada satu kampung atau satu kabilah namanya Bani Sa'd. Itulah yang namanya As-Sa'diyah. Halimah itu namanya. As-Sa'diyah itu nisbah kepada kampungnya. Macam orang Malaysia, kita cakap apa? Al-Malisi. Ini Ustaz Hanif ikut kita, Masya Allah. Ustaz Hanif Al-Malizi. Ini Al-Malaysia. Nisbah kepada Malaysia. Al-Malizi. Kalau saya dari Yaman, jadi Mahmud Al-Yamani. Dari Yaman. Masya Allah, sekarang banyak orang suka lepas belajar ini dalam bahasa Arab, suka nisbahkan diri mereka di dalam bahasa Arab kepada kampung-kampung mereka masing-masing. Jadi yang dari Kedah dia kata Al-Kadahi. Yang dari Kelantan Al-Kelantani. Tapi itulah yang susahnya kalau dari Kuala Lumpur tak tahu macam mana. Kalau dari Kuala Lumpur wallah alam, tapi bolehlah cakap Al-Kuala Lumpuri. Wallah alam. Walhasil, Halimah As-Sa'diyah itu nisbah kepada Bani Sa'd. Kabilahnya atau kampungnya namanya Bani Sa'd. Naltamisu ar-ruda'a. Tujuan mereka pergi kepada Makkah, mereka mencari bayi yang perlu disusui. Fi sanatin syahba. Di satu tahun yang sangat susah keadaan kita semua. Mereka semua susah di tahun itu. Tahun yang orang semua miskin, lapar, susah, tak ada makan, tak ada hujan lah sebagainya. Jadi faqadimtu ala atanili, maka saya datang kepada Makkah naik atas satu keldai betina. Wa ma'i sabiyyun lana wa syarifun lana, dan bersamaku anakku baik juga, saya juga masih memberi susu kepadanya. Wa syarifun lana, syarif yakni satu unta yang sudah tua, tak ada susu dalamnya, dia pun selu dalam macam tu. Wallahi ma tabiddu biqatrah. Kemudian dia bersumpah, dia kata Halimah, wallah tak ada satu titik pun susu di dekat unta itu. Yakni unta yang tua sangat. Wa ma nanamu lailana dhalika ajma' ma'a sabiyina. Dan sepanjang malam kita tak boleh tidur kerana anak saya tu nangis saja sepanjang malam. Sebab apa nangis? Wala najidu fi thadyi ma yughadhi. Dan kerana tidak ada susu pun di dada saya. Yani hatta Halimah pun macam sebab mungkin kerana lapar lah atau macam tu, ada bahagian yang perempuan kadang-kadang tak ada susu. Jadi dia kata, saya tak ada susu, unta saya pun tak ada susu, anak saya setiap malam lapar, nangis sepanjang malam, jadi kita tak boleh tidur. Wala fi syarifina ma yughadhi. Faqadimna Makkah, maka kita datang kepada Makkah mencari rezeki, yani orang kerja, cari rezeki. Fa wallahi ma alimtu minna imra'atan illa wa qad 'urida 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bah. Demi Allah, tidak ada satu perempuan pun daripada golongan kami yang datang daripada Bani Sa'd, kawan-kawan saya, teman-teman saya semua, melainkan pernah dikemukakan untuk mereka Rasulullah, tapi mereka tolak, tidak mahu. Sebab apa mereka tidak mahu ambil Rasulullah? Kerana Abdul Muttalib bagi tahu, dia kata ini anak yatim. Bayi ini yatim, ayahnya meninggal, ada ibunya, saya atuknya. Maka mereka tak terima. Sebab apa? So mereka datang dari kampung sampai Makkah mencari bayi untuk memberikan susu kepadanya. So mereka cari rezeki juga.
bukan sebagai ihsan sahaja. Dan ini adat orang Arab dahulu. Adat orang Arab dahulu, mereka kalau dapat anak baru, mestilah mereka akan hantar dia kepada kampung. Dan mereka amanah lah, ikut amanah. Setiap satu amanah percaya kepada yang lain. Datang perempuan pun yang mereka tak kenal pun, mereka bagi dia, jagalah anak kita. Dia bawa anak mereka pergi kepada kampung, jaga dia di sana. Sehingga habis 2 tahun. Mungkin zaman sekarang orang rasa susah sangat perkara tu. Iyalah, sebab amanah dah tak ada di dunia sekarang. Amanah dah tak ada. Hatta kalau jaga dekat dari rumah pun kadang-kadang kan tak ada amanah. Macam-macam kita pun dengar cerita di zaman sekarang. Jaga anak orang mati tiba-tiba atau macam-macam. Tapi subhanallah, di zaman dahulu sebelum Islam pun, setiap orang kalau dapat anak baru, dia akan bagi kepada orang kampung, jaga dia di sana. Sebab apa? Yang pertama, kalau dia besar di kampung, dia akan jadi lagi gagah, lagi besar, lagi kuat dan lagi lancar bahasanya dalam bahasa Arab, juga lebih sihat. Lebih sihat kerana cuaca dekat kampung lebih bersih daripada dekat bandar. Itu pun di zaman dahulu. Makkah pun dahulu, sekarang di sisi kita kampung sangat. Tapi di zaman dahulu Makkah itu kiranya bandar kerana ramai orang datang kepada sana. Subhanallah. Qalat, fa wallahi ma baqiya min suwahibi imra'atun illa akhadhat radi'an ghairah. Dan demi Allah, tidak ada satu perempuan pun daripada teman-teman saya melainkan telah mendapatkan satu bayi untuk disusui selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma lam ajid ghairuhu qultu li zawji, maka ketika saya dah tak ada bayi untuk disusui selain Muhammad, ada bayi yang yatim ini sahaja, maka saya cakap dengan suami saya yang bernama Al-Harith bin Abdul Uzza, gelarannya Abu Kabsyah. Suami Halimah As-Sa'diyah namanya Al-Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di. Kalau perempuan As-Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah. Suaminya Al-Harith As-Sa'di. Gelarannya Abu Kabsyah. Dia cakap dengan suaminya, saya tak sukalah balik kepada kampung saya sekali dengan rombongan saya semua ini. Mereka semua ada baik, saya balik kosong macam tu. Malu juga. La antaliqanna ila dhalika al-yatim fala akhudana. Saya akan pergi je kepada anak yatim tu, saya akan ambil. Lagi baik daripada balik kosong. Ambil je lah anak yatim tu. Apa-apa yang kita dapat, bolehlah kita terima je. Fadhahabtu fa idza bihi mudrajun fi thawbi sufin abyad min al-laban. Maka saya pergi kepada Aminah, minta dia tunjuk kita Muhammad, baik anaknya. Dia keluarkan dia kepada kita. Dia diselimut oleh selimut yang putih, keluar daripada badan Rasulullah SAW ketika dia baik, bau minyak kasturi, kata Sayyidatina Halimah. Wa tahtahu hariratun khadra, dan bawahnya ada kain yang halus, yang macam kasturi, yang macam sutera, halus dan sedap, berwarna hijau. Rasulullah tidur kepada belakangnya. Dia kata, dia cerita bagaimana waktu dia baru pertama kali nampak ambil Rasulullah. Dia kata Rasulullah tidur kepada belakang. Yaghuttu yakni kalau tidur dia keluar angin daripada mulutnya. Itu antara sirah dan cara Rasulullah SAW tidur sehingga besar. Dalam kitab Syama'il, kalau Rasulullah tidur, yaghittu, dia akan keluar angin daripada mulut. Dan ketika Rasulullah SAW ingin sedar, bangun dari tidur, dia akan keluar tiup dengan lagi kuat. Akan keluar lagi kuat daripada mulutnya. Jarang sangat kita melihat lelaki yang tidur dengan cara ini. Jarang sangat. Sebab ini bukan oleh latihan atau sebagainya. Ini daripada Allah. Ada bagian orang kalau tidur, dia ada cara tu. Mulutnya keluar angin. فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِضَهُ مِنْ نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ. Allah. Sayyidatina Halimah kata, maka saya rasa tak sedap hati nak kejutkannya daripada tidur kerana kecantikannya dan keindahannya.
Fadanautu minhu ruwaidan. Maka saya dekatkan diri saya dari badannya dengan perlahan-perlahan. Fawadahtu yadi ala sadri. Kemudian saya meletakkan tanganku atas dadanya. Maka teruslah Muhammad senyum kepada muka Halimah. Fafataha ainai. Kemudian Rasulullah buka matanya, dua-dua matanya. Yanzuru ilai. Melihat kepadaku. Fakharaja min ainaihi nurun hatta dakhala khilal as-sama'. Maka terkeluar daripada dua-dua matanya cahaya sehingga sampai kepada langit. Halimah terkejut waktu tu. Tak sangka perkara tu. Dia tak percaya semua apa itu. Dia dah masuk di alam lain. Dia dah jatuh cinta daripada pandangan pertama kepada bayi itu. Wa ana anzur. Dan saya ketika tu melihat kepadanya. Faqabbaltuhu baina ainihi. Maka saya tak sedar diri terus cium antara dekat dahinya. Wa a'taituhu thadyi al-ayman. Maka saya terus memberi kepadanya dada saya sebelah kanan untuk memberi susu kepadanya. Fa aqbala alaihi ma syaa min laban. Tiba-tiba dada saya yang sebelah kanan tu penuh dengan susu. Dan dia minum susu tak habis. Saya terkejut. Sebab Sayyidatina Halimah dia kata hari-hari anak saya tak tidur, nangis sebab dada saya tak ada susu. Yang Muhammad ini, dari mula bagi dia dada saya sebelah kanan, dia terus minum susu. Dan keluar penuh susu untuknya. Fahawaltuhu ilal aysar. Maka saya tukarkannya, pindahkannya kepada dada sebelah kiri. Untuk memberi susu kepadanya, kasih dia kenyal lagi. Sebab Sayyidatina Halimah dia fikir susunya sikit. Jadi dia bagi dia sikit dari sini, biar untuk cukup. Tapi tiba-tiba terjadi perkara yang ajaib. Iaitu Rasulullah SAW tiba-tiba tak terima dan tak mahu minum daripada bahagian kiri. Setiap kalau dia bagi dia dari sebelah kanan, dia minum. Kalau bagi dia dada sebelah kiri, dia tak minum. Fa'aba. Wa kanat tilka halahu ba'du. Dan begitu. Hatta ketika saya pulang kepada kampung saya, selama 2 tahun, Rasulullah minum daripada dada sebelah kanan sahaja. Yang kiri dia tak sentuh. Tak nak. Kerana apa? Ulama kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi ilham kepada Rasulullah SAW dari mula dia umurnya beberapa hari sahaja, bahawasanya dia ada baik lagi juga. Adik-beradiknya daripada susu, iaitu anak Halimah yang lagi satu, yang namanya Abdullah. Jadi dia Rasulullah SAW jadi adil lah. Allah ilhamkan Rasulullah SAW jadi adil dan mendahulukan anaknya yang adik-beradiknya tu daripada susu anak Halimah dengan dada sebelah kiri. Farawiya wa rawiya akhu. Maka Rasulullah SAW minum sampai kenyang, juga adiknya tu yang anak Halimah minum sampai kenyang. Thumma akhadtuhu fama huwa illa an ji'tu bihi ila rahli. Kemudian saya ambilkannya. Fa aqbala alaihi thadiyaya bima syaa Allahu min laban. Tiba-tiba subhanallah, dua-dua dada saya penuh dengan susu. Tidak pernah kurang atau habis. Yakni keadaan Halimah, yakni cuba bayang, badan Halimah tukar. Badan Halimah tukar. Dari mula dia suntuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashariba hatta rawi. Dia minum sampai kenyang, adiknya pun minum sampai kenyang. Faqama sahibi ta'ni zawjaha. Maka suamiku bangun lepas tu, dia keluar cek untanya. Tiba-tiba dia terkejut. Dia nampak unta mereka tu yang kurus, yang lemah, yang tua, tinggal dah mahu mati. Dia nampak dadanya juga penuh dengan susu. Timbak susunya tu penuh dengan susu. Seolah-olah dia baru lahirkan anaknya. Unta itu. Terkejut pula suami Sayyidatina Halimah. Fahalaba ma syariba wa syaribtu hatta rawina. Maka dia keluarkan susu tu, dia ambil susu daripada unta tu. Al-Harith, suami Halimah, minum sampai kenyang. Halimah juga minum daripada susu untanya sampai kenyang. Wabitna bi khairi layla. Dan kita tidur dan bermalam di malam itu
dengan malam yang paling terbaik dalam hidup kita. Tak pernah kita gembira, kenyang, tenang, satu keluarga tidur betul-betul seperti malam tu yang Muhammad SAW datang di dalam suasana keluarga kita. Sebelum ni lapar, anak tak tidur, nangis, hari-hari tak tidur, penat, tak cukup berehat. Lepas dia ambil Rasulullah SAW, cukup berehat, kenyang. Anaknya pun tidur, kenyang. Mereka pun dapat rehat di malam tu, dapat tidur sampai subuh. Jadi subhanallah, mereka dapatkan ketenangan yang luar biasa oleh keberkatan Rasulullah SAW. Faqala sahibi, tiba-tiba suami Halimah berkata kepada Halimah, wahai Halimah, wallahi inni la araki qad akhadti nasbatan mubarakah. Demi Allah, dia dah melihat semua tu. Abu Kabsyah, dia kata kepada Halimah, demi Allah, aku rasa kamu sudah ambil satu nasmah, iaitu manusia yang berkat, iaitu Muhammad SAW. Ini berkat luar biasa. Apa ni? Apa yang terjadi? Apa yang kita melihat ini? Orang semua tak perasan apa yang jadi. Halimah dengan suaminya sahaja yang perasan. Iaitu berlakuan-berlakuan yang luar biasa ajaib. Alam tari ma bitna bihi laylata minal khairi wal barakah haitsu hina akhadna? Tidakkah kamu tahu? Tidak tahukah bagaimana kita bermalam semalam ini di dalam kebaikan, keberkatan, kenyang, rehat selepas kita ambilkannya? Yakni tukar hidup kita semua. Falam yazalillahu yaziduna khaira. Dan Sayyidatina Halimah dia kata, maka demi Allah, setelah itu semakin banyak kebaikan itu, semakin banyak keberkatan kita dapat, semakin banyak keindahan dan ketenangan dan kesenangan kita dapatkan. Dari mula Rasulullah SAW masuk di tengah keluarga kami. Hadis riwayat Ibnu Ishaq, Ibnu Rahawai, Abu Ya'la, wa Tabarani, wal Baihaqi, wa Abu Nu'aim. Kemudian dalam riwayat yang lain, Halimah berkata, fawadda'tu umman Nabi SAW. Maka saya mengucapkan selamat tinggal kepada ibu Rasulullah. Saya gembira, rasa beruntung, rasa alhamdulillah dapatkan baik. Walaupun yatim, dulu kita fikir tintan upah, tintan bayaran, tetapi Allah Subhanahu wa taala simpankan untuk kita takdir yang lagi ajaib, yang penuh dengan ajaib. Lepas dia ucapkan selamat tinggal kepada Aminah ibu Rasulullah, dia naik atas keldainya yang betina itu, yang kurus, yang lemah, yang sakit. Wa akhadtuhu baina yaday. Kemudian saya letakkannya di depan saya. Atas keldai, dia letak, angkat dia. Fasabaqat dawaban nasi alladhina kanu ma'i. Kawan-kawan Halimah yang datang sekali dengan mereka, ketika mereka datang daripada Bani Sa'ad kepada Makkah, dia susahkan mereka, susahkan teman-teman mereka. Setiap kali mereka jalan ke depan, mereka kena berhenti tunggu Halimah. Sebab apa? Keldainya lemah, sulu, jalan satu langkahnya. Tak boleh jalan lagi. Jadi dia dah susahkan satu kumpulan semua. Dan mereka asyik hinakan keldainya dan tegurlah sikit, cepatlah sikit, tapi tak ada faedah. Lepas balik ni, kerana dia dah angkat Rasulullah SAW, tiba-tiba atannya, atan dalam bahasa Arab, atan itu keldai betina. Keldai betina. Tiba-tiba keldai itu laju sangat sehingga dia mendahului semua teman-teman Halimah yang mereka dah jalan sebelumnya pun. Mereka sebenarnya dah jalan, dah gerak. Dia gerak lambat, tetapi dia telah mendahuluikan mereka. Wahum yata'ajjabuna minha. Dan mereka semua teman-teman dia rasa bilik dan takjub. Summa qadimna manazil Bani Sa'ad. Mereka kata, apa cerita keldaimu wahai Halimah? Adakah keldai ini dialah keldai yang kamu bawanya ketika pergi kepada Makkah hari tu? Atau tukar keldai? Dia kata tak ada, tak tukar. Itulah keldai yang sama. Maka mereka kata, demi Allah, keldai ini mestilah ada cerita ajaib. Ada beliklah cara dia. Waktu kita datang susahkan satu kumpulan. Waktu balik pula dia susahkan kerana kelajuannya.
ada satu riwayat berkata, Halimah mendengar atan itu, benatan itu keldai berbicara tiba-tiba, mukjizah. Dia berkata, iyalah benar, memanglah saya ada cerita yang ajaib. Engkau semua tidak tahukah yang ada atasku ini adalah Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qadimna manazil Bani Sa'ad. Kemudian kita telah sampai kepada kampung kita Bani Sa'ad. Wala a'lamu ardan min ardillahi ajdaba minha. Dan aku tidak mengetahui tidak mengetahui ada satu kampung yang lebih susah daripada kampung kami. Hujan tak ada, pokok tak tumbuh, dan binatang dah mahu mati kerana lapar dan tak ada air. Wa kanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi shiba'an lubbana. Dan kambing-kambing saya, Halimah Sa'diyah dia kata, kambing-kambing saya, setiap hari anak saya keluar jaganya, mengembala kambing, balik kepada rumah, gemuk semuanya, besar, sehat, penuh dengan susu. Fanahlib wa nashrab. Maka kita ambillah susu kambing kita semua, kita minum. Wa ma yahlibu insan qatrata laban. Dan tidak ada sesiapa pun daripada jiran-jiran kami yang ada susu daripada kambing mereka, kerana kambing mereka keluar dari pagi sampai petang, tak ada pun, rumput pun tak ada. Sebab hujan tak ada. Air tak ada. Jadi kambing balik sama. Tidak dapat makan bagus sampai dia keluarkan susu. Wala yajiduha fi dar'in. Hatta kana al-hadiru min qaumina yaquluna li ru'yanihim. Sehingga jiran-jiran kami, orang-orang kampung kami di Bani Sa'ad, mereka tugur dan marah kepada yang jaga kambing mereka daripada hamba abdi atau anak. Mereka kata, silakanlah kau semua ni, pergilah tengok orang yang mengembala kambing Halimah tu pergi ke mana, pergilah ikut dia di gunung tu, di kawasan tu, kerana kambing-kambing Halimah semuanya balik penuh dengan susu, jadi pastilah dia dapat makan bagus, kambing-kambing mereka tu. Fataruhu aghnamahum ji'an. Maka mereka semua pergi mengembala kambing, jaga kambing itu, hantar kambing itu di tempat yang sama Halimah hantar kambingnya. Tetapi kambing-kambing mereka semua balik kepada rumah mereka, lapar, tidak ada susu. Wa taruhu aghnami shiba'an lubbana. Dan kambing-kambing saya kembali kepada rumah di waktu petang, kenyang dan penuh dengan susu. Jadi mereka akhirnya rasa Halimah ni ada sesuatu. Dan mereka akhirnya tahu sebenarnya keberkatan itu yang ada di rumah Halimah semuanya daripada Rasulullah. Hatta di dalam riwayat-riwayat yang lain, Halimah kata, semua ahli kampung, siapa-siapa kambingnya sakit, gila, ada masalah, atau anak mereka sakit, kurang sihat, maka ahli kampung Bani Sa'ad semua, mereka semua bawa anak mereka atau binatang mereka kepada rumah Halimah. Dan Halimah keluarkan Rasulullah SAW waktu dia kecil, dia ambil tangannya, dia sapu kepada kambing tu atau unta tu atau lembu tu atau kepada anak mereka. Maka terus sembuh. Terus sembuh dan sihat. Maknanya, ketika Rasulullah SAW disusui di sisi Halimah selama 4 tahun itu, Rasulullah SAW adalah doktor Bani Sa'ad. Bani Sa'ad semua ada apa-apa masalah, kesihatan ke, penyakit ke, apa-apa, akan selesaikannya oleh keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi wasallam. Wa an ammihi al-Abbas radhiyallahu anhu qala. Dan daripada sekarang dia akan menceritakan tentang satu cerita ajaib juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bayi kecil disusui oleh ibunya zaman dahulu, yakni sebelum Halimah. Dia kata an ammihi al-Abbas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Baca Rasulullah al-Abbas dia kata, wahai Rasulullah, da'ani ila ad-dukhuli fi dinika amaratun li nubuwatik. Yang
menggerakkan hatiku untuk masuk dan percaya kenabianmu, wahai Muhammad, wahai anak saudara, satu tanda. Pernah melihatnya daripada kamu. Ra'aituka fil mahdi tunaghil qamar. Saya pernah melihat kamu waktu kamu bayi, baru masih disusui. Kamu tunaghil qamar, berbicara, simpan-simpan dengan rembulan. Wa tushiru ilaihi bi isba'ik, dan kamu berisyarah dengan jari kamu kepada rembulan itu di malam 15. Fa haitsu asyarta ilaihi mal, maka ke mana kamu gerakkan jari kamu, maka bulan itu akan ikut bergerakan jari kamu. Kamu gerakkan ke arah kanan, bulan itu gerak kepada kanan. Kamu gerakkan dia kepada kiri, dia gerak kepada kiri. Subhanallah. Apakah ajaib ini? Apakah kekuatan ini? Ini tak belik, tak mustahil. Pernah Rasulullah SAW membelahkan bulan. Bukan gerakkan dia saja. Belahkan dia dua bahagian. Itu pernah ketika Rasulullah SAW melakukan mu'jizah insyiqaqul qamar. Maka Rasulullah SAW pastikan apa yang dilihat, apa yang dikata oleh Al-Abbas tu. Dia bukan kata macam itu, lah kamu khayal, kamu khurafat lah. Nabi SAW dia kata, ya, inni kuntu uhaddithuhu wa yuhaddithuni. Benar. Di waktu tu, benar apa yang kamu melihat. Di waktu tu, aku berbicara kepadanya dan dia berbicara kepadaku. Oh, bukan hanya Rasulullah berbicara kepada bulan. Ramai orang yang berbicara kepada bulan. Cakap dengan bulan, cakap dengan bintang, cakap dengan macam-macam. Tapi Rasulullah SAW kata, wa yuhaddithuni. Rembulan tu berbicara juga kepadaku. Maknanya Rasulullah faham bahasa bulan. Wa yulhini minal buka, bukan sahaja berbicara simpan dengan Rasulullah, bahkan dia main dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikata dia membuatkan saya lupa nangis dan rasa takut. Kerana waktu tu Al-Abbas dia kata macam ibu Rasulullah biarkan Rasulullah satu orang saja, dia keluar buat kerja sikit, mungkin masak ke apa-apa. Jadi Rasulullah satu orang saja dalam bilik. Jadi Al-Abbas waktu tu lah masuk. Dia masuk, dia terkejut dengan budak tu. Dia main dengan bulan. Dia nampak bulan, dia main. Dia kata, bulan itu ketika yang ni tak ada siapa-siapa jaga saya, dia yang jaga saya. Yulhini minal buka. Dia membuat saya lupa rasa nak takut dan nangis. Wa asma'u wajbatahu. Dan aku mendengar bunyinya ketika bulan itu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bulan sujud kepada Allah di bawah al-arsh. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi di kitabnya Ad-Dalail, juga riwayat oleh Al-Imam Al-Khatib, Imam Ibn Asakir. Semua mereka ini imam-imam besar dalam ilmu hadis. Jadi Nabi SAW kata, aku dengar bunyi bulan waktu sujud kepada Allah, dan bulan itu sujud di bawah al-arsh. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Rasulullah yang melihat, Rasulullah yang mendengar. Jadi kita tidak tahu. Rasulullah tahu, memang yakin. Apa tugas kita terhadap cerita ini? Percaya, yakin dengan perkara itu, beriman, tambahkanlah cinta kamu kepada Rasulullah SAW. Itu sahaja. Kita beriman dan percaya perkara itu. Itu pun dah cukup baik. Alhamdulillah. Wa fi Fathul Bari, juga di dalam kitab Fathul Bari, Syarh Al-Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam takallama fi awaili maulid, iaitu antara kelebihan Rasulullah SAW setelah lahir. Rasulullah SAW pernah berbicara terus setelah lahir. Ada riwayat kata Rasulullah SAW berbicara atau berkata terus setelah lahir, jalalu rabbi ar-rafi', dengan perkataan ini. Ada riwayat yang kata perkataan yang pertama Rasulullah SAW sebut lepas Rasulullah lahir, iaitu jalalu rabbi ar-rafi', agungnya Tuhanku yang maha tinggi. Juga ada riwayat lain, iaitu Rasulullah SAW ucap Alhamdulillah lepas bersin. Wahakadha. Wa dhakara ibn Sabu'in, dan Imam Ibnu Sabu'in beliau berkata, mahdahu kana yataharraku bitahrikil malaikah. Ketika Rasulullah SAW kecil, masih baik, dia bergerak dan dibesarkan badannya, ditumpuh badannya dan anggotanya oleh bergerakan malaikat. Kerana itu Rasulullah SAW
cepat besar tulangnya, besar badannya, otaknya, akalnya, dan matanya terlalu laju, terlalu cepat. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kanat Halimatu tuhaddithu annaha awal ma fatamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takallam. Dia berkata, setelah aku memberi susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sudah berbicara, sudah bercakap. Yani Rasulullah SAW umur 3 tahun atau 4 tahun. Rasulullah SAW dah bercakap. Dan dia kata, saya masih ingat berkataan atau berbicaraannya yang pertama. Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini adalah ucapan pertama Rasulullah SAW sebutkannya setelah berhenti minum susu daripada Halimah As-Sa'diyah. Falamma tara'ra'a, dan selepas Rasulullah SAW dah mula besar badannya, mula naik badannya, kana yakhruj fayanzur ila as-sibyan yal'abun fayajtanibahum. Rasulullah SAW lepas dah besar sikit, dah berhenti minum susu, Rasulullah keluar dari rumah, dia nampak depan rumah budak-budak main. Macam biasa budak-budak main. Masa mereka budak, mereka suka main. Jadi Rasulullah SAW pergi ke tepi. Dia tidak suka campur dengan budak yang main. Juga dia tidak main sekali dengan budak-budak. Jadi dari kecil Rasulullah SAW tak main. Tak ada ghaflah. Tak ada lalai. Tak ada buang masa. Dari kecil Rasulullah SAW dah fikir macam orang besar. Dari umur Rasulullah SAW 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, otak dan berfikiran Rasulullah SAW dan adat Nabi SAW seolah-olah macam orang yang umur 30 tahun. Luar biasa. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi Ibn Asakir. Juga daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Ash-Shayma ukhtan Nabi SAW. Halimah ini, dia ada satu anak perempuan juga, namanya Ash-Shayma. InsyaAllah dalam kitab ini juga kita akan menceritakan tentang adik-beradik Rasulullah SAW dari susu. Banyak adik-beradik Rasulullah SAW daripada susu. Antara mereka Hamzah, bakcik Rasulullah, singgah Allah. Hamzah bin Abdul Muttalib, dia bakcik Rasulullah juga, dia sebagai abang kepada Rasulullah SAW daripada susu. Jadi Ash-Shayma ini, dia anak Halimah. Juga dia kiranya kakak kepada Rasulullah SAW. Dan Ash-Shayma ini dah dewasa lah. Jadi selalu kalau Halimah sibuk, Ash-Shayma lah yang akan jaga Rasulullah SAW. Dia yang akan beluk Rasulullah, akan jaganya. Jadi, Halimah As-Sa'diyah, dia sangat sayang dan jaga Rasulullah SAW. Khususnya daripada cuaca atau kekuturan atau daripada penyakit. Juga daripada matahari pun yang kuat. Sehingga Halimah Sa'diyah tak bagi siapa-siapa bawa Muhammad keluar dari rumah di tengah hari. Sebab apa? Takut dia sakit oleh matahari yang kuat. Dan cuaca di Makkah di sana, di Arab, memang kalau tengah hari terlalu panas dan orang tak tahan bawah matahari sana. Matahari sana kuat. Lagi-lagi pun di zaman dahulu. Jadi Halimah tak bagi siapa-siapa keluar dari rumah daripada anak dia Ash-Shayma atau Abdullah sebagai atau yang lain. Atau Damrah, ini semua adik-beradik Rasulullah, anak Halimah daripada susu. Tak bagi mereka bawa Rasulullah keluar di tengah hari. Satu hari Sayyidatuna Halimah tiba-tiba cari, mana Rasulullah? Mana Muhammad? Mana Muhammad Al-Hijazi? Mana Muhammad dari Makkah? Dia tak jumpa di rumah. Siapa? Keluar dengan siapa? Bagaimana dia dah kelang kabut, takut, risau. Sebab Sayyidatuna Halimah sangat cinta Muhammad SAW lebih daripada anaknya sendiri. Dia risau untuk Rasulullah lebih banyak daripada risau untuk anaknya sendiri. Lepas tu datang dari jauh, dia nampak Ash-Shayma datang dengan Rasulullah. Waktu dia kecil. Umurnya waktu tu 4 tahun. Jadi Halimah tegur kepada anaknya Ash-Shayma. Dia kata, kenapa bawa Muhammad di waktu ni? Tengah hari, panas. Kan saya dah tegur, dah bagi tahu jangan keluarkan Muhammad di tengah hari. Subhanallah. Ash-Shayma, dia kata, wahai ibuku, demi Allah, adikku ni Muhammad,
tidak tidak kena matahari pun. Halimah kata, macam mana tak kena? Kamu muka kamu pun dah muka kamu dah jelas sangat kena matahari panas. Macam mana Muhammad tak kena? Dia kata dia tak kena. Dari mula keluar sampai balik kepada rumah, ada satu awan ikut Muhammad adikku. Ke mana-mana Muhammad singgah awan ikutnya. Jadi Muhammad dari mula keluar sampai balik, dia di bawah bayang-bayang awan. Maka Asyaimah rasa terkejut dengan perkara itu, dan Halimah juga rasa terkejut dengan perkara itu. Sampai Asyaimah dia kata, kalau Muhammad berhenti, awan berhenti. Kalau Muhammad mula bergerak, awan itu mula bergerak ikutnya. Jadi Muhammad tak kena matahari. Sepanjang keluar dari rumah sampai sekarang, Muhammad tak kena matahari. Subhanallah. Hadis ini riwayat Imam Abu Nuaim dan Ibnu Asakir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashibbu shababan la yashibbuhu al-ghilman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar dengan secara cepat dan laju yang tidak biasa budak-budak yang lain besar begitu cepat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni macam hari di sisi Rasulullah SAW macam 1 bulan di sisi budak-budak yang lain. 1 bulan di dalam umur Rasulullah SAW macam 1 tahun di budak-budak yang lain. Jadi sebab itu ulama kata Rasulullah SAW dah mula berjalan kaki dari sebelum umurnya. Rasulullah SAW dah mula bercakap sebelum umurnya, sebelum budak-budak yang biasa bercakap di umur itu. Jadi semua itu yang seperti mana diriwayat yang tadi oleh Imam Ibnu Sabu'in, iaitu kerana Rasulullah SAW besar oleh malaikat. Malaikat membesarkan dia, menampahkan akal matan dia. Juga Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mula Rasulullah SAW kecil, agar Rasulullah SAW nanti selepas menjadi dewasa dan sampai kepada umur 40 tahun, Rasulullah SAW dah siap. Dah cukup matang. Akalnya, akal yang paling tinggi, yang paling besar. Ilmunya yang paling luas. Pemikirannya yang paling matang. Oleh itu, Rasulullah Muhammad SAW telah menjadi Nabi yang paling luas ilmunya dan yang paling besar akalnya. Semuanya itu oleh penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini insya-Allah kita berhenti. Minta maaf kerana mula lambat pun kita habiskan lambat juga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempenuhkan hidup kita semua dengan cahaya Rasulullah, dengan keberkatan Rasulullah. Marilah kita angkat tangan kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassal kepada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seperti mana Halimatus Sa'diyah telah mendapatkan banyak keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak rezeki, senang hidupnya, maka ya Allah, kita juga harap dan rindu dan mohon kepadamu ya Allah agar memberikan kepada saya, keluarga, keturunan, juga semua yang jemaah yang sedang menonton sekarang dan yang akan melihat kepada video ini, keluarga mereka, keturunan mereka, ya Allah, keberkatan daripada keberkatan Rasulullah. Murahkanlah rezeki kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luaskanlah rezeki kita, letakkanlah keberkatan di dalam rezeki kita oleh keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkanlah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cahaya cinta kepada Rasulullah di dalam hati kita. Cabutkanlah cinta dunia dan cinta keselainmu dan Rasulullah daripada hati kita, ya Allah. Tinggikanlah derajat kita, ya Allah, di sisimu. Dekatkanlah kita daripada Rasulullah. Dekatkanlah Rasulullah daripada hati kami. Jadikanlah kita disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah di hari kiamat nanti Rasulullah melihat kepada kita senyum dan gembira, bukan marah dan sedih. Ya Allah, jadikanlah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sebenar-benarnya. Dan janganlah jadi kita orang yang tipu di dalam cintanya, tipu di dalam rindunya.
jadikanlah rindu dan cinta kita benar dan hakiki ya Allah. Dan tambahkanlah itu setiap saat, setiap nafas, tambahkanlah kita daripada cinta kepada Rasulullah SAW. Masukkanlah kita di Al-Firdaus Al-A'la di dalam syurga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Jauhkanlah kita daripada melanggarkan arahan Rasulullah, sunnah Rasulullah, akhlak Rasulullah SAW. Hidupkanlah di dalam diri kami dan hidupkanlah oleh kami akhlak dan adab Rasulullah SAW di dalam diri kami dan di dalam masyarakat-masyarakat Islam semua ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.